أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat sama-sama kembali menyambung tadabbur kita surah Al-Jumuah. Hari ini kita masuk ayat 9. Ayat 9 ke ayat 6? Ayat 9 kan? Jadi surah ni ada 3 bahagian dalam perbincangan. Yang pertama bercerita tentang nikmat Allah. Kalau kita nak senang memahami topik-topik perbincangan lah, saya gariskan topik perbincangan hanya 3 bahagian lah. Okey, yang pertama nikmat anugerah besar Allah. Surah ni bicara tentang Allah dan nikmat pemberiannya kepada umat manusia, iaitu daripada ayat 1 sampai ayat 4. Surah Al-Jumuah daripada ayat apa? 1 sampai 4. Ya Allah menyatakan yang semua makhluk di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, kerana Dia ni yang maha berkuasa, Dia Malik, Dia yang maha suci, Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Dengan Allah menganugerahkan kepada umat manusia ini seorang Rasul kepada orang-orang yang ummi, iaitu maksudnya masyarakat yang dalam kejahilan. Yang ummi ni maknanya apa? Yang tak tahu apa-apa tentang hakikat kehidupan, yang hidup tanpa tujuan. Jadi Allah utuskan Rasul dengan membawa wahyu menerusi kitabnya kepada manusia. Dan apa tugas Nabi? 4 yang dilakukan, iaitu tilawah ayat-ayat Allah, menjelaskannya sehingga dengan ayat-ayat Allah ni menjadi sebab menyucikan jiwa-jiwa manusia daripada sifat-sifat dan perangai-perangai yang buruk, daripada dahulunya melakukan syirik, penyembahan berhala, lalu bersih daripada hal tersebut, melakukan pelbagai bentuk kezaliman, lalu hilangnya hal tersebut. Itulah tugas Nabi, tilawah ayat-ayat Allah. Dan kemudian Nabi mengajarkan mereka lagi, melengkapkan lagi ilmu mereka dengan ilmu Al-Kitab wal-Hikmah, ayat yang kedua tu kan. Yang mana sebelumnya masyarakat ni dalam keadaan apa? Dhalalin mubin, jelas kesesatannya. Kesesatannya terang-terangan. Jadi Allah utus Rasul untuk mengeluarkan manusia daripada hal ni, menyelamatkan mereka. Demikian juga bukan sahaja kepada penduduk ummi di Mekah tu, tapi kepada juga seluruh masyarakat sekitarnya sehinggalah ke tempat kita hari ni. Jadi hari ni kita dapat Islam ni sebab apa? Sebab usaha ayat ni. Di punca ayat ni hari ni kita lahir dan Muslim. Sebab apa? Ayat ni. Wa akharina minhum, dan selain daripada orang-orang yang selain itu, daripada kalangan mereka di Mekah, lamma yalhaqu bihim, yang belum lagi bertemu mereka lagi. Dan namun apa? Akhirnya sampai wahyu Nabi ni. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah nyata ayat keempat. Inilah merupakan nikmat Allah. Zalika fadlullah. Jadi kedatangan Rasul dengan bawa wahyu ni, yang akhirnya wahyu ni lah yang memberi cahaya kepada masyarakat yang dalam kegelapan sebelum ni, merupakan anugerah besar daripada Allah. Sebab itu Allah kata zalika fadlullah. Inilah nikmat Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah anugerahkan pemberiannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang maha memiliki kurniaan yang sangat-sangat agung. Jadi ini bahagian pertama surah Al-Jumuah, tentang apa? Nikmat besar daripada Allah, iaitu kedatangan Rasul yang membawa wahyu. Okey. Ini nikmat besar juga untuk kita hari ini. Kemudian bahagian kedua, topik kedua dalam surah Al-Jumuah,
sikap kaum yang mengkufuri nikmat Allah ni. Allah cerita tentang apa? Sikap kaum yang mengkufuri nikmat Allah. Bermula ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Jadi Allah tak nak kita ambil jalan ataupun meniru ataupun mengulangi kejahatan kaum ini yang kufur dengan nikmat Allah, iaitu dengan apa? Allah beri Rasul, Allah beri wahyu kepada Rasul ni untuk menyelamatkan mereka. Jadi apa perkataan pertama Allah sebut? Allah beri perumpamaan. Jadi orang yang dia kufuri nikmat Allah, iaitu Rasul yang datang membawa ayat-ayat Allah ni, lalu mereka menolaknya, tidak mempedulikannya, Allah umpama macam apa? Macam keldai. Jadi perumpamaan orang yang pernah diberikan Taurat menerusi kedatangan Rasul juga dulu, iaitu umat Nabi Musa. Kemudian mereka tidak menghargai kedatangan Rasul ni dengan meninggalkannya, tak mempedulikan kitab mereka ni, tak mempedulikan ajaran Rasul mereka ni. Jadi Allah umpama mereka ni macam apa? Keldai yang bawa kitab-kitab yang tebal. Jadi ini satu kemungkaran besar. Apa dia kemungkaran dalam ayat ni? Apa kemungkaran dalam ayat ni? Siapa tahu? Kita kan nak tadabbur, kita kena tahu ayat ni punya cerita dia kan. Jadi sekarang ni untuk koreksi diri kita ni, ayat Quran jadi contoh untuk kita ambil pengajaran lah. Jadi kemungkaran yang besar dalam ayat ni sehingga Allah cela. Allah cela dengan perkataan apa? Allah kata kedai, bayangkan. Apa punca? Punca dia apa? Berzina. Apa punca dia? Merompak, curi, tak solat. Apa punca kat sini? Allah beri Taurat sebagai panduan hidup dia, masyarakat ni. Apa dia buat dengan Taurat? Dia tak pedulikan Taurat tu, tak ambil nak belajar, nak tahu pun. Allah kata kamu ni macam apa? Jadi bila Allah marah macam ni, Allah kata kedai, maknanya ini merupakan satu kemungkaran. Apa kemungkaran kat sini? Apa kemungkaran dia? Berzina, membunuh. Apa dia kemungkaran dia? Tak, sekarang ni kita nak digest tau. Kemungkaran yang kita nampak hanya kepada yang nampak dekat mata kita kan. Apa dia? Kita nampak kemungkaran, oh orang ni jahat, dia buat apa? Rasuah kan. Yelah, memanglah. Lagi dia berzina, jahat, minum arak, jahat, mungkar. Tapi satu kemungkaran yang ramai tak nampak yang Allah cela dalam Quran, apa dia? Tak pedulikan panduan daripada Allah ni, tak pedulikan firman Tuhan dalam hidup dia. Dia cari rezeki Tuhan, surat dari Tuhan dia letak tepi. Faham tak? Yang bagi rezeki tu siapa? Yang turunkan kitab ni lah. Dan dia bagi rezeki kita, tujuan dia supaya apa? Kita gunakan segala rezeki itu dengan jalan yang mana? Dengan jalan apa? Jalan yang dia beritahu menerusi kitab ni. Rezeki yang kamu dapat, yang aku bagi tu semua tu, aku nak kamu guna ikut jalan dalam ni. Tapi apa kamu buat? Kamu tak peduli jalan yang ni, tapi kau gunakan dengan cara yang macam mana tu? Faham tak? Jadi apa kemungkaran dia? Meninggalkan, tidak pedulikan Al-Quran juga. Macam umat ni tak peduli Taurat, merupakan satu kemungkaran. Faham? Itu yang kita nak belajar. Jadi dalam pada kita nampak orang ni jahat sana, jahat sini, dalam masa yang sama bila kita buat benda ni juga, ini juga merupakan kemungkaran. Kamu boleh belajar yang lain, kamu boleh buang masa tengok episod demi episod rancangan yang manusia buat tu, dalam keadaan kamu rasa apa? Saya tak buat maksiat yang tu kan. Tapi kamu tak pedulikan yang ni langsung, tak ada masa langsung nak tengok, nak belajar yang ni. Tapi yang lain kamu boleh hadam habis-habis. Berapa drama dah kamu tahu cerita dia? Kamu tak sedar ke kamu sedang buat kemungkaran? Dan Allah cela orang yang buat macam ni macam apa? Keldai. Besar tak celaan macam tu? Jadi bila kita nampak kemungkaran macam ni, apa sikap kita? Kalau kita ada iman, ada tak hadis Nabi beritahu apa kita kena buat? Baru kita sedar. Ini sebab itulah mungkar ni ada dua.
Mungkar ni ada dua. Dan kita boleh terfitnah dengan dua kemungkaran jenis ni. Satu mungkar hissi. Tahu hissi? Hissi ni yang kita boleh hadam dengan panca indera yang kita nampak. Hissi ni kita boleh rasa, ya, ia mungkar. Oh, tengok tu jahat, nampak. Yang lebih bahaya mungkar dia yang secara maknawi, yang tak nampak. Yang mana? Di dalaman. Kesan dia nanti lebih besar. Akhirnya manusia hidup, cinta dunia. Manusia hidup hanya tak nampak tentang akhirat dia. Kan? Ini lebih bahaya, ini yang tak nampak. Yang maknawi ni, macam mana kita boleh kenal ini juga mungkar? Sebab orang biasa dia tak rasa ini kemungkaran. Dia tak faham Quran, dia rasa tak dia sedang buat kemungkaran? Tak rasa kan? Bila dia rasa? Bila kita tahu? Bila kita tadabbur Quran, bila kita faham, bila kita ada ilmu, baru nampak. Rupanya ini juga keburukan. Dan inilah punca sebenar, akar kepada masalah yang berlaku yang lain. Kerana kamu hidup macam keldai inilah menyebabkan akhirnya apa? Berleluasanya kemungkaran di sekitar kamu sebenarnya. Faham tak? Satu Nabi Allah sebut ayat ni tadi, Quran datang merawat segala kemungkaran besar-besar tu. Allah hantar siapa? Rasul. Selesai tak segala kemungkaran tadi? Selesai. Jadi sekarang kita tengok banyak masalah kadang-kadang keliling kita. Bukannya yang buat jahat tu orang kafir. Siapa? Orang Islam sendiri. Apa punca dia? Itu kemungkaran hissi sebab kita boleh nampak dengan mata, boleh rasa kesan dia. Tapi apa punca? Punca dia datang daripada kemungkaran maknawi yang ni. Inilah punca sebenar. Kenapa kita berlaku kerosakan sama kita juga. Punca dia sebab kemungkaran yang inilah yang tak ditangani. Inilah akar masalah. Faham? Sebab tu Allah hantar Rasul menyelesaikan masalah-masalah yang besar dengan buat apa? Dengan mula daripada akar yang utama, iaitu bawa Quran ni untuk selesaikan. Daripada dulu ada orang tu, dia bukan saja kita buang anak kan. Yang ni apa? Buang anak kita tu malu dalam keadaan menyorok. Mereka tanam anak hidup-hidup dalam keadaan semua masyarakat tahu dan benda tu biasa. Tapi Quran dapat selesai tak? Selesai masalah tu. Mana lagi besar? Berat. Kita ke masalah ke zaman Nabi dulu sebenarnya? Apa masalah diselesaikan? Nabi bawa apa cara jalan menyelesaikan masalah? Ni Al-Quran. Macam mana cara Nabi bawa? Nabi bawa macam mana? Macam kita bawa ke? Nabi bawa Quran sama macam kita bawa sekarang? Lain kan? Macam mana? Saya pun ambil Quran juga Ustaz. Bila? Bila saya perlukan dia. Jadi ini satu, Allah nak ajar kita ni nikmat. Kemudian Allah kata pertama, orang yang kufur dengan nikmat aku, inilah dia. Allah beritahu. Jadi Allah cela siapa ni? Alhamdulillah ayat ni Allah tak cela kita. Allah cela siapa? Orang yang dulu Allah pernah bagi kitab, Taurat. Alhamdulillah. Tapi kenapa Allah cakap macam tu? Kalau lah ayat ni kata masalul ladzina humilul Quran thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara, habis kita. Kitalah tu orang yang Allah bagi Quran. Kan? Jadi Allah cela golongan lain yang dah terlanjur buat. Supaya kita pula yang baca sekarang, kita tak dapat Taurat dah. Kita dapat apa? Kita dapat Quran. Dan kamu sekarang jangan jadi kedai macam mereka dulu. Baca bagi faham betul-betul. Jangan angkut ke hulu ke hilir bangga dengan agama kamu, tapi rupanya kamu tak tahu apa-apa benda ni, kamu tak pedulikan pun. Jadi ini satu musibah buat umat ni kalau macam tu. Jadi Allah ajar kita dalam ayat ni supaya jangan. Sebab tu Allah kata apa? Bi'sa masalul qaum. Inilah kaum yang paling buruk, dia punya contoh. Inilah contoh terburuk. Kalau kamu nak banding kaum-kaum lain, buruknya masyarakat ni, buruknya masyarakat ni. Masyarakat yang paling buruk ialah masyarakat yang tak pedulikan kitab Tuhan dia. Inilah masyarakat yang paling buruk. Faham? Kita kena sedar. Jadi, ini seburuk-buruk perumpamaan bagi siapa? Kazzabu bi ayatillah. Orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi banyak dalam ayat ni. Jadi pertama Allah cela sebagai apa? Keldai. Kedua Allah kata ni masyarakat yang paling buruk. Dan ayat ketiga Allah kata masyarakat ni buat apa kerja dia? Kazzabu apa? Masyarakat ni mendustakan ayat-ayat Allah. Yang keempat masyarakat ni buat apa? Buat kezaliman. Berapa celaan? 4.
4 dalam ayat tu saja. Punca dia apa? Lam yahmiluha. Tak mau ambil Taurat tu. Tinggalkan. Ni kita jangan tiru juga. Tak mau pun Quran ni, tinggal juga. Tak mau belajar, tak mau ambil faham dia. Tak mau amalkan, apatah lagi. Tak mau sebarkan dia. Baik, ini kaum. Ni topik kedua. Dan Allah teruskan cerita mereka daripada ayat 6. Yang mana mereka pada masa yang sama, mereka ni tetap sombong. Allah kata apa? Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum. Tu. Jadi mereka mendakwa mereka ni apa? Auliyaulillah. Mereka ni penolong-penolong ataupun kekasih-kekasih Allah. Sebab mereka ada Taurat. Kami ni umat yang ada kitab. Kamu tu siapa? Namun ini bukanlah dia punya pertimbangan yang Allah akan ambil. Kita kalau tidur, saya hari-hari ya Allah tidur bawa Quran, tidur bawah bantal. Contohnya. Itu bukan penilaian yang Allah akan ambil. Tak. Saya Quran saya tampal banyak-banyak kat rumah ni. Allah tak tengok kat situ. Allah tengok apa? Sejauh mana kita ambil berat pada perintah yang ada dalam tu, yang kita nak ambil tahu. Pesanan-pesanan daripada Tuhan kita. Itu yang Allah nak. Jadi, satu mereka ni dicela oleh Allah. Sampailah ayat yang ke-8 tu boleh tengok. Ini topik kedua, umat yang dicela kerana mengabaikan kitab Allah. Topik yang kedua. Jadi pertama apa? Topik pertama 1 sampai 4. Nikmat paling besar daripada Allah. Allah utus Rasul, Allah turunkan wahyu, Quran. Topik kedua, umat-umat yang dimukai Allah. Contoh umat yang dimukai Allah apa dia? Iaitu mengabaikan kitab Tuhan dia. Okey? Yang ke seterusnya ayat 9 ni kita nak tengok. Jadi ini cerita bagi nasihat daripada Allah buat umat yang apa ni? Terakhir ni. Agar mereka beroleh kejayaan. Allah nak kita berjaya. Allah nak kita mendapat kebaikan di sisi Allah. Baik, kita tengok ayat yang ke-9 ni, kita baca ayat ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi topik ketiga ni dalam surah Jumaah kita boleh kata apa? Nasihat, pesanan daripada Allah buat umat-umat yang terakhir supaya mereka beroleh kebaikan di sisi Allah. Allah nak. Allah bagi nasihat dengan Allah mulakan ya ayyuhallazina amanu. Okey, kita baca. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ni mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Apa makna dia? Jadi ya ayyuha maknanya wahai. Wahai aja. Sama macam ya juga. Ya dengan ya ayyuha atau ya ayyatuha. Ingat lagi tak? Jadi dah bincang sikit tentang ni. Dalam Quran kadang-kadang kita jumpa ya ayyuha. Kadang-kadang kita jumpa ya ayyatuha. Kadang-kadang kita jumpa ya saja. Kan? Apa macam mana perubahan tu berlaku? Kalau nak jumpa ya saja tanpa ada ayyuha, kalimah lepas dia tak boleh ada alif lam. Faham kan? Jadi ini kenapa ada ayyuha? Kenapa tak ya saja? Kenapa ada ayyuha? Sebab kalimah lepas dia ada alif lam. Jadi kalimah yang datang, kalau ya ni dia datang lepas tu kalimah ada alif lam apa ni? Kalau kita belajar tajwid, alif lam apa? Syamsiah ataupun koma. Jadi kalau ya ni selepas tu datang yang dia nak seru tu, wahai tu, jenis yang seruan dia ada alif lam komariah atau alif lam syamsiah, dia tak boleh ya saja. Dia kena tambah apa? Ayyuha. Itulah sebab dia.
Tapi tengok juga ayyuha ke ayyatuha. Bila nak ayyuha, bila nak ayyatuha. Tengok pula kalimah yang dia seru ni. Kalau kalimah seru ni ada alif lam macam ni dan dia ni lelaki, muzakkar kena panggil. Maskulin lah. Maka dia pakai ayyuha, ya ayyuha. Senang tak? Macam tu je, ringkas je. Faham? Apa pertama saya tanya lagi sekali? Apa syarat nak ada kalimah ni tak boleh ya saja? Ya lazi, boleh tak? Kenapa tak boleh? Kenapa kena ada ayyuha atau ayatuha kat sini? Sebab ada alif. Dah pandai dah tu bab munadak, nidak tu. Kemudian nak pakai ayyuha ke ayyatuha? Apa syarat pula? Tengok kalimah ni, dia feminin ke maskulin? Kalau maskulin, jantan atau lelaki, yang ni allazi ni lelaki tau. Itu kena belajar lain pula lah. Tapi ni maksud dia lelaki. Dia pakai ayyuha. Kalau perempuan, ayyatuha. Itu je beza dia pula. Okey. Jelas okey. Jadi makna dia bahasa Melayu semua wahai je. Okey? Jadi kalau saya serulah, wahai lelaki. Wahai lelaki. Wahai lelaki yang umum. Wahai lelaki umum. Mana satu tak tahu. Saya pakai ya rajulun. Rajulun je. Tak payah ayyuha. Tapi kalau saya wahai lelaki, saya tunjuk. Ni, lelaki ni. Abang Anwar. Saya letak alif lam untuk khususkan. Kena pakai apa? Ya ayyuha rajul. Faham? Kenapa ada ayyuha? Sebab ada alif lam ni. Itu je beza dia. Okey. Dan kenapa tak pakai ayyatuha? Ar-rajul ni lelaki. Okey. Macam tu Baik, wahai allazina, orang-orang yang, wahai orang-orang yang. Orang-orang yang, ini nama dia isim mausul. Jadi Allah seru, wahai orang-orang yang amanu. Amanu ni kalau kita terjemah benar dia sebenarnya kalau kita ikut daripada mana? Kanan ke kiri, telah beriman oleh mereka maksudnya. Macam ni. Tapi kalau kita nak mudahkan mafhumkan, wahai orang-orang yang beriman atau mereka telah beriman. Menunjukkan ramai Dan seruan macam ni unik, tak banyak dalam Quran. Faham? Dia tak banyak. Maknanya apa? Sebab tu Ibnu Abbas kata, Ibnu Mas'ud kata kalau jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, apa respon? Kita kena ada respon. Kalau tak ada respon, mak dia panggil. Wahai anak-anak ibu, buat de je. Ni ada anak-anak dia. Wahai anak ibu. Anak dia buat de je kan. Adalah yang jawab, mai sini. Yang itu je datang. Maknanya apa? Itu je lah anak ibu, yang lain bukanlah tu. Okey. Jadi Allah kata, wahai orang beriman. Kita pun sembang-sembang lagi, buat tak tahu je. Ni bukan orang beriman lah ni. Faham? Maknanya bukan orang apa kalau bukan orang beriman? Na'udzubillah, tak nak macam tu. Bukan. Faham? Ya tu Ibnu Mas'ud dia ajar murid-murid dia kata, bila kamu dengar ni far'i, sam'ak. Far'i apa? Pasang telinga kamu. Kamu bukankah Allah seru kamu ni? Kamu bukan beriman ke? Tak beriman? Faham tak? Far'i, sam'ak. Pasang telinga kamu sekarang. Ini adab dengan Quran. Ni tanda beriman dengan Quran. Senang je. Tanda pertama, ni dulu. Hati kita terpasang, dengar. Oh ya, ada iman dalam hati. Kalau tak ada lah tu. Ini petanda utama dulu. Ciri-ciri dia. Orang beriman cinta tak nak dengar ayat-ayat Allah ni. Mestilah, itulah bukti dia beriman. Sebab tu Allah sebut dalam surah 7 ayat 204. Tu buka. Surah 7 ayat 204. 7:204. Jadi orang beriman memang dia nak fokus dengan Quran ni. Kerana Allah perintahkan buat mereka. 7:204. Kita boleh pergi sampai berapa ni? 8:15 ni. Saya terpanjang pula doang, tapi lama sangat pula kan.
Tapi lah kita start boleh awal. Macam mana? Habis 8.30 boleh? Ha? Jangan 9. Siang orang. 15 minit lagi kita ambil spare time ambil masa kecemasan. Boleh tak? Boleh ke? Ke ada hal? Siang orang nak datang insya-Allah. Okey. Surah 7204 tu. Boleh fokus Kita saya ingat saya nak ringkas, kita tak baca lah. Saya baca terus. Boleh tengok ayat yang saya baca Jadi Allah kata apa dalam ayat tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an. Semua tengok ayat Semua nampak ayat ni Allah kata wa idza quri'al Qur'an, arahan Allah. Fastami'u lahu. Siapa cakap fastami'u? Siapa yang arahkan? Bila Allah arahkan apa hukum? Wajib. Ke tak wajib? Wajib. Bila Quran dibaca, apa kita kena buat? Fastami'u lahu. Dengarlah. Ini bacaan Al-Quran secara apa? Khusus macam ni ke secara umum? Macam tadi, ayat apa? Kita baca tadi, masalul ladzina humilu tara'a, cerita orang-orang Yahudi Allah cela dia umum. Tapi ini pun Allah kata apa? Dengar betul-betul. Bahkan ayat ni pula khas untuk siapa ni? Seru siapa pula? Dia ada lain sikit. Dia punya nilai berbanding ayat biasa. Ayat biasa ayat penyata. Ayat ni ayat nida. Ayat panggil kita. Lagi khusus. Kan? Kalau kita yang ni tak peduli, lagi dahsyat lah maknanya. Ayat biasa pun kita kena dengar. Ayat panggil kita lagilah kena dengar. Berapa ramai orang yang tak tahu berapa banyak ada ya ayyuhallazina amanu dalam Quran? Boleh jawab? Saya bagi apa? Saya bagi job kat sini Next class beritahu saya. Ya ayyuhallazina amanu, rupa-rupanya dalam Quran ada berapa banyak? Selama ni rupanya tak tahu dah, tak tahu. Banyak Allah seru kita. Kita nyaut ke tak nyaut? Bukan tak nyaut je, wahai Allah. Saya tak peduli pun nak ambil tahu. Maknanya teruk ke tak teruk? Tahap kita hari ni dengan Quran dekat ke jauh? Cuba bayang. Jadi saya bagi tugas. Next class bagi tahu berapa Allah seru kita ya ayyuhallazina amanu. Boleh? Sebab apa? Kenapa saya kena buat macam ni? Supaya kita busy berpening dengan ayat-ayat Allah. Dapat pahala, tak apa. Balik rumah ni pergi cari balik. Dapat pahala. Itu je kan? Sama-sama kita nak. Okay? Semoga kita bahagia dengan tugasan ni. Ni kerja yang paling bahagia pun dia. Lihat ayat-ayat Tuhan yang kita cinta ni. Okay? Boleh kalau dah tahu jangan beritahu sekarang. Ada juga mungkin dah cepat dah tahu. Dia ada tips dia tu nak tahu cepat tu. Tunggu simpan nanti Okey. Jadi tengok Allah kata apa? Bila Quran dibaca apa dia? Fastami'u lahu, satu. Yang kedua? Ansitu. Mana apa? Diam. Punya Allah nak kita dengar betul-betul. Kenapa Allah suruh buat macam ni? Aku ni nak bagi kasih sayang aku. Allah kata, la'allakum turhamun, supaya kamu disayangi aku, dirahmati. Aku nak bagi rahmat. Tapi rahmat aku mahal. Adakah semudah-mudahnya je kamu buat tak tahu aku nak bagi rahmat? Tak. Allah bagi dulu jalan. Apa dia? Ayat aku dibaca, dengar betul-betul. Rahmat aku sampai. Itu Allah nak bagi tahu. Nampak tak? Inilah orang beriman. Bila dia tahu ni, dia suka tak nak dengar Quran? Lebih-lebih bila Allah seru dia ni, ya ayyuhallazina amanu, lagi-lagi dia nak dengar. Betul tak? Okeylah. Lawan dia, orang beriman, lawan dia orang apa? Orang kafir. Orang berkafir, dia suka tak dengar? Tak. Apa ayat dia? Siapa dah tadabbur surah Fussilat? Siapa pelajar tadabbur surah Fussilat? Dalam ni ada tu. Buka surah 41 ayat 26. Fussilat dekat Desa Indah. Surah 41 ayat 26. Ni lawan kepada ayat ni. Pegang betul-betul dua ayat ni Jadi ayat ni opposite dia, lawan dia pula ayat 41 surah ayat 26. Muka surat 4 79. Cuba tengok. Jadi adakah ciri-ciri ini yang ada pada kita ataupun ciri-ciri ayat yang tadi yang mula-mula? Jadi ini untuk kita nilai diri kita balik. Selama ni kita yang mana satu?
Kita Muslim, kita mukmin, kita kata kan. Tapi rupanya dalaman kita, sikap kita yang mana satu? Ayat yang sekarang ni ke ayat yang kita baca tadi? Yang mana satu? Cuba cek balik. Dalam bahaya rupanya. Mukmin luaran tapi rupanya hati macam orang kafir. Cuba bayangkan, adakah itu kita sebenarnya? Kalau itulah kita kena istighfar banyak-banyak. Tengok Allah kata apa? Wa qala allazina kafaru. Orang kata kafir kata apa? La tasma'u. Allah kata apa tadi? Bila Quran dibaca dengar. Orang kafir kata apa? Janganlah kamu dengar, jangan belajar pun. Dengar ni maknanya learning. Listen tu learning. Betul tak? Kalau ada pensyarah. Learning tu maksud dia. Istima' tu dengar dengan lebih deep. Bukan isma'. Faham tak? Allah kata fastami'. Kalau dah belajar saraf dia tahu. Dia tahu perubahan kalimah. Bila ada pertambahan maknanya makna lebih berat. Kalau fasma' dengar bunyi kereta ke dengar apa. Kalau fastami' apa dia? Dengar, orang panggil kalau terjemah Inggeris listen, care. Macam tu. Faham tak? Beza dah, bukan listen biasa je. Itulah adab dengan Quran. Jadi ini yang orang yang tak nak dengar. Siapa? Orang kafir. Dia kata apa? Jangan kamu dengar Quran. Allah kata dengar dan diam. Dia pula apa? Jangan bagi dengar, kamu sendiri jangan dengar. Dan kemudian buat apa? Walghaw fihi. Buat apa tu? Tu terjemah, tengok terjemah. Buat apa? Buat kacau, buat gangguan. Buat bagi hilang fokus. Lara perkataan tu. Walghaw daripada perkataan lara. Lara ni apa? Jadi sepatutnya kita sedang buat benda ni. Datang dia, kita lupa kerja sepatutnya. Kita pergi buat benda lain. Itu dia nak suruh kita. Sepatutnya kita duduk ambil, kan, sibuk ni nak tahu apa Allah kata dalam kita ni. Tapi rupanya kita sibuk tengok apa? Movie sana sini, cerita rekaan, entah apa isu dah yang kita tak boleh buat apa-apa pun dan tak ada manfaat pun untuk kehidupan kita lepas mati. Betul tak? Dan kita sibuk, belik-belik tak habis-habis. Tapi yang ni sampai sudah tak tahu juga. Ni masalah ke tak masalah? Ini kemungkaran besar yang kita tak sedar dan kita rasa ini tak mungkar pun. Sebab tu Nabi kata dalam hadis apa dia? Ingat hadis ni. Man ra'a minkum mungkaran. Apa kemungkaran kita? Tak pedulikan perintah Tuhan, tak peduli nak faham pun apa Allah kata ini satu kemungkaran. Jadi siapa yang lihat kemungkaran, Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia cuba usaha untuk selesaikan, tangani dengan tangan. Fa in lam tastati, fa in lam yastati, kalau dia tak boleh buat dengan lisan dia, fa bi lisani. Fa in lam yastati fa bi qalbi, dia bencilah dengan hati, kurang-kurang dia tak sedap tengok keadaan masyarakat yang tak faham ayat-ayat Tuhan ni. Termasuk diri dia. Dia rasa benci benda ni berlaku berterusan, dia nak selesaikan walaupun dia tak mampu dengan hati. Tapi kalau dia hati dia pun tak rasa apa-apa pun. Tak rasa masalah besar. Ini tak dosa pun. Tak faham Quran, tak dosa pun. Maknanya apa? Ada nilai iman lagi tak? Nabi kata itulah ad'aful iman. Tapi nampaknya sekarang ada tak lagi rasa nilai tu? Tak ada dah. Jadi ni kita kena naikkan balik. Tak boleh. Okey. Jadi la'allakum apa dia kata? Taghlibun. Inilah jalan orang kafir nak kalahkan kita. Tinggalkan. Ni. Baik. Jadi ni faedah dia. Apa dia Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu. Betul Ibnu Mas'ud kata apa? Bila kamu dengar kamu diseru ni, seruan ya ayyuhallazina amanu far'i sam'aka. Fokuslah telinga kamu, dengar betul-betul apa orang cakap. Kenapa? Kerana lepas ni pasti ada arahan yang besar ataupun larangan yang Allah nak bagi tahu. Okey? Jadi lepas ni apa? Ni ada satu arahan Allah. Sambung lagi. Iza apabila nudia apa dia? Nudia ni apa dia? Telah diseru. Diseru. Apa maksud dia? Untuk solat. Ni maksudnya azan. Azan ke berapa? Azan pertama ke azan kedua? Kalau kita fikah kita azan ada 2 azan, betul? Jadi azan 2 ni daripada zaman tak silap Umar.
Al-Khattab ataupun Uthman, saya tak pasti. Uthman maksudnya, Uthman azan dua ni. Sebab apa? Ketika tu masyarakat Islam semakin ramai dah sampai tersebarkan jauh. Dan tempat-tempat antara masjid pun jauh dah. Dah besar, dah luas. Jadi apa dia punya maslahah yang perlu masa tu? Perlu ingatkan awal-awal supaya orang tadi duduk pasar ke apa busy, azan dulu supaya okey, dah kena balik rumah dah. Tak boleh buat aktiviti dah. Siap mandi-mandi untuk pergi masjid. Faham? Itu azan. Sebab tu ada dua azan. Cuma kita ni dua azan tu dekat-dekat kan. Kalau tak, dulu sejam sebelum tu. Tapi tak ada masalah lah, itu maksud dia. Jadi maksud ni azan ke berapa ni? Pertama lagi. Ada pandangan pertama ada, yang kedua pun ada juga. Tapi untuk keselamatan kita supaya tak tinggal benda penting. Jadi bila dia seru untuk solat, hayya 'alas solah, maksudnya apa seruan ni? Azan. Ada azan pertama atau azan kedua, bila? Min yaumil, pada hari Jumaat. Apa maksud hari Jumaat? Dia istimewa hari Jumaat. Inilah kita punya apa? Perayaan mingguan kita kan. Pengkumpulan mingguan kita, dan inilah tazkirah besar mingguan kita. Ni hari istimewa umat Islam. Iaitu hari Jumaat. Banyak fadilat hari Jumaat. Tentang bicara ni sebenarnya kita nak kupas panjang lebar pula kan. Tapi ini satu perintah Allah. Untuk kita ambil peduli. Apa faedah kita dapat ni? Hari Jumaat ni ada apa? Solat Jumaat lagi. Khutbah. Jadi kat sini dapat satu. Kalau kita dah solat ni, dah ada ni, Jumaat ni dah dipanggil. Kemudian Allah suruh kita buat apa? Fas'au. Maka apa? Maka bergegaslah. Inilah arahan olehmu. Bergegaslah olehmu ila zikrillah, kepada apa ni? Peringatan Allah. Apa maksud dia? Khutbah. Zikrillah sini maksud dia khutbah. Khutbah Jumaat. Okey? Zikrillah sini khutbah Jumaat. Kenapa penting khutbah Jumaat? Ni menunjukkan apa dia? Kewajipan. Kalau tak buat ni, wazarul bai', dan tinggalkanlah olehmu al-bai', akan jual beli. Jadi maknanya apa? Hukum dia apa? Ada pandangan tentang ni. Ada dua pandangan. Satu, maknanya apa? Siapa yang buat jual beli masa ni, dosa dia dosa besar. Kategori dosa besar. Dia kena taubat. Dari sudut lain, ada pandangan lagi, jual beli dia haram. Itu pandangan, satu pandangan. Jual beli masa tu haram. Ada juga pandangan, jual beli dia sah tapi dosa besar. Dua-dua tu pandangan. Tapi maknanya apa? Maknanya apa? Benda baik ke buruk? Buruk lah. Jual beli sah pun kan halal, tapi dosa besar. Ataupun ada pandangan lebih lagi, jual beli pun tak sah, haram, dan dosa besar. Itulah dua pandangan yang berbeza lah. Jadi ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya peringatan ni. Betapa pentingnya khutbah tu, peringatan Allah hari Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat apa yang wajib ada? Seruan yang boleh wajib. Dia ada rukun Jumaat ni. Ada 5 rukun dia. Kurang-kurangnya kena buat apa? Pertama, mesti ada ajar apa? Ittaqullah tu. Itulah yang paling penting. Apa dia? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan jalan takwa apa dia? Sebab itu dalam khutbah Jumaat ni, hidangan yang paling banyak kena ada ayat-ayat Quran. Dan inilah masanya ramai orang nak tidur. Jangan lama.
Ramai orang yang macam mana sibuk pun dia mungkin sebelum ni solat lain dia tak ada kan. Tapi Jumaat tu korang semua ada, korang apa. Ini kesempatan besar untuk diambil untuk apa? Orang-orang yang mungkin tak wujud sebelum ni, masa ni lah dia nak dengar. Tapi kalau ini pun tak ada, apa jadi? Habislah ranap lah. Ini pun masa ni orang kata kesempatan paling akhir sekali lah. Tak adalah yang lepas ni lah. Inilah dia. Ini pun dia tak boleh juga, apa nak jadi. Sebab itulah ni sebenarnya kalau tak pergi, kalau orang menjaga, boleh kena tangkap sepatutnya. Boleh kena tangkap ke tak? Boleh. Hukum dia boleh. Pihak berkuasa boleh buat tu. Niaga lagi, boleh sita kedai dia. Sepatutnya macam tu lah. Kan? Tahap macam tu lah. Tapi sebab apa? Hukum yang berat awak nak suruh wajibkan semua ada kat sini. Jadi ini tugas apa? Tak berkuasa semua jugalah kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena ambil tahu. Bagi peniaga lagilah kena. Selalunya time ni orang ramai nak beli air kan. Tiba-tiba pula dah kan. Nak tutup kedai badan payah dah. Tak tu ujian besar tu. Tak. Jangan jadi macam siapa? Bani Israel. Sebenarnya ni sama macam Bani Israel dulu Allah uji. Bani Israel apa dia? Tapi dia bukan tutup sekejap ni. Berapa lama nak tutup kedai? Berapa lama dia tak boleh niaga, tak boleh beraktiviti? Dia kena ibadah. Sejam je. Bani Israel dulu, sepanjang hari Sabtu dia tak boleh tangkap ikan. Dia kena buat ibadah aja. Itu hari dia. Kita hari Jumaat. Kan? Ujian dia orang ni lagi besar lah. Tapi kita takkanlah sekejap masa pun tak boleh nak tinggal juga. Kamu dah tadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dah tu. Dah Khamis tu. Jumaat ni pun tak boleh ambil masa sikit pun ke? Betul lah? Itu satu hal. Dan ingat, bagi yang bagi khutbah pula. Bagi yang bagi khutbah juga. Dia kena faham. Fas'au ila zikrillah. Khutbah kamu itu berkaitan dengan peringatan Tuhan. Bukan cerita bab lain. Bukan cerita kelompok kamu. Bukan cerita entah apa-apa, bukan. Inilah masanya manusia nak dengar banyak ayat-ayat Quran yang dia tak sempat dengar apa hari lain. Tiba-tiba cerita pasal apa? Pasal benda yang dia boleh dengar dalam TV juga. Kesihatan yang dia boleh tengok yang lain. Tak payah. Ini masa nak baca tadabbur banyak ayat-ayat Quran. Masa ni lah. Kenapa tak buat? Faham kan? Ini merugikan. Ini masa dia. Sebab tu Allah kata fas'au ila apa? Nasihat tak. Zikrillah. Banyakkan ayat-ayat Tuhan dalam tu. Nak bagi tausiah kat manusia yang tak sempat dengar ni. Peringatan Tuhan selama hidup dia. Inilah masanya. Jadi inilah tentang hal tu. Saya bagi ringkas je lah ni kan. Jadi inilah dia kalau kita dapat buat ni apa. Jadi ingatlah ni hukum pada satu kita yang kena pergi ni di bawah. Satu lagi yang beramanah untuk beri khutbah. Kena cakna, kena ambil peduli benda ni. Kena ambil kesempatan yang sangat baik buat masa ni. Sebab ada ni bolehlah beritahu kan. Jadi benda-benda macam ni kena diperkasakan. Dan Allah kata apa? Zalikum khairun lakum. Apa ni? Inilah ataupun itulah. Khairun lebih baik lakum bagi kamu. In jika kamu ta'lamun. Kamu mengetahui. Bukan mengetahui ni maksudnya apa dia? Kamu mengambil tahu. Dengan apa? Belajar. Allah beritahu. Macam mana kita rasa benda ni, khutbah Jumaat ni benda paling baik, saya kena tinggalkan ni, ini lebih baik. Ramai orang dia baca ayat ni tapi dia tak rasa ini lebih baik. Kalau dia tahu ini yang paling baik, dia mesti dah buat. Tapi kamu tak buat juga. Sebab dia tak ada ilmu. Sebab tu in kuntum ta'lamun. Kalaulah kamu tahu kamu ada ilmu, kamu mesti tahu benda ni jauh lebih baik daripada benda yang kamu buat selama ni. Faham? Itulah ringkas daripada masuk ayat ni. Saya rasa cukup untuk hari ni. Sebab dia akan sambung nanti ayat berapa? Ayat 10 nanti. InsyaAllah kita masih lagi dalam topik yang sama. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi ingat tugasan dia apa dia? Cari apa? Ya ayyuhallazina amanu. Banyak dalam Quran.
insyaallah. Ya, qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.